Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bertemu kita untuk edisi keempat Sejahtera Asia hari ini 15 Oktober 2020 bersiaran untuk hari Khamis. Apa khabar semuanya di rumah? Saya Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, good day mate. Magandang umagapo. Keluar bahasa Tagalog saya. Saya Nadiha Kamaluddin atau lebih mesra dikenali sebagai panggil saya Nat atau Nat. Yang ini Gas. Apa khabar Gas? Khabar baik. Nat, apa khabar? Alhamdulillah saya. Cukup tidur? Syukur. Dah sarapan? Sarapan sudah. I had air suam dan air kopi dan juga sarapan saya tunggu nak makan. Baru nak bawa nak makan roti bakar ataupun nasi aruk. Nasi aruk dekat Sarawak ni kita panggil sebagai nasi aruk, maksud dia nasi goreng. Baiklah, kami ingin ucapkan terima kasih kepada anda kerana menyokong kami di Sejahtera Asia, program Bual Bicara Pagi yang mengendengahkan isu-isu semasa dan pada masa yang sama kita kedengahkan juga apa yang berlaku di Asia. Betul tak Nat? Betul. Dan apa yang kami berlaku juga sekeliling kita kupas, kita lihat daripada perspektif yang berbeza. Kita ambil inspirasi daripada apa yang berlaku dan kita cetuskan inovasi. Terima kasih sekali lagi kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik di luar sana yang sentiasa menyokong kami dan menjadikan program Sejahtera Asia antara program pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Baiklah, pada hari ini Nat, macam-macam topik yang akan kita bincangkan. Kita tease sedikit. Kita tahu bahawa sektor pelancongan adalah antara sektor terawal yang lumpuh apabila COVID-19 kian menular dan ia juga antara sektor pertama yang tumpas dan mungkin menjadi sektor terakhir yang pulih. Dan ya, sebab industri pelancongan adalah sektor ekonomi yang paling terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang telah merencatkan pertumbuhan ekonomi bukan saja di negara kita tetapi seluruh dunia, Gas. Betul sekali. Dan bermula 10 Jun yang lalu, penggiat industri pelancongan negara sudah mula menarik nafas lega apabila aktiviti pelancongan sudah dibenarkan semula. Jadi melancong ini sebenarnya bagus. Kita boleh lari daripada kesibukan bekerja. Ia adalah satu terapi minda dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting adalah ketika melancong, kita kena ikut SOP. Betul tak, Nat? Itu selepas pasca pandemik memang perlu SOP dan SOP yang penting dan jaga kebersihan diri. Itu yang penting. Jadi hari ini kita akan bercakap lebih lanjut berkenaan dengan topik kita hari ini adalah industri pelancongan. Dan sebelum itu kami nak ingatkan kepada anda, kita ada segmen di akhir rancangan. Kita akan bersama dengan seorang influencer terkenal Malaysia iaitu Ngek. Kita cakap Ngek je lah. Baik, kita berpindah ke segmen seterusnya. Berita ringkas, apa antara headline utama pada hari ini? Salah Sia Safian. Silakan Salah. Salah pula. Salah Sia. Ingat salah Sia ataupun salah silap Jangan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama dengan saya Salah Sia Safian dalam segmen berita di Sejahtera Asia. Dan untuk hari ini saya akan kongsikan kepada anda berita mengenai COVID-19 di Sarawak. Semalam Sarawak mencatatkan 3 kes baru iaitu di daerah Kuching, Limbang dan juga Miri. Dan menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 755 kes. Dan bagi kes pertama iaitu kes ke-753 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang mempunyai sejarah perjalanan dari Kota Kinabalu, Sabah dan singgah di Labuan sebelum tiba di lapangan terbang Miri pada 9 Oktober. Sementara itu, untuk berkenaan dengan kluster yang aktif di Sarawak, tiada kluster baru dikesan, namun 2 kluster yang masih aktif iaitu kluster Bah Arnab di Kuching dan juga kluster Putra di Bintulu. Masih aktif lagi. Masih aktif lagi di Sarawak dan Malaysia pada masih umumnya. aktif. So maknanya kita kena jaga SOP, patuh SOP segalanya. Dan juga semalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengeluarkan makluman pengumuman mengenai pergerakan rentas negeri daripada Kuala Lumpur, Kota Kinabalu ke Kuching yang memerlukan permit daripada polis. Jadi perlukan permit dan boleh di-download bukan? Daripada boleh download online. Senang sebenarnya. Kalau boleh di-download maksudnya tidak ada alasan untuk anda tidak punya e-permit sekiranya hendak merentas negeri. Baiklah, kami juga ingin wawarkan kepada anda, kita masih lagi belum menang memerangi pandemik COVID-19. Jadikan apa yang berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah sebagai
teladan kepada kita di negeri-negeri lain, Nat. Betul. Saya boleh merasakan barangkali mereka yang berada di Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah pastinya tidak menyangka perkara ini berlaku kepada mereka. Sekarang mereka berada dalam fasa PKPB. Kalau kita ambil lewa mengenai hal ini, kemungkinan kita juga akan mengalami perkara yang sama. Yes, betul. Okey, baiklah. Yang seterusnya saya akan kongsikan topik antara hangat di sekarang ini adalah mengenai PRN, Pilihan Raya Negeri, yang sememangnya ditunggu-tunggu, menjadi tanda tanya. Ya, dan bagi Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau mengatakan PRN 12 ditentukan pucuk kepimpinan negeri dan bukannya SPR. Okey. Bagi konteks Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak, keputusan membubar Dewan Undangan Negeri DUN ditentukan pemimpin-pemimpin politik di negeri ini, dan beliau berpendapat SPR ditubuhkan bagi memastikan pilihan raya diadakan dengan lancar serta adil di negara ini dan bukannya menentukan bila pilihan raya harus dilakukan. Namun begitu ingin saya ingatkan supaya kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku sebelum ini, kerana di Sabah. Kerana kalau kita adakan pilihan raya pada masa berlakunya COVID-19, mungkin akan berlakunya lagi. Akan tercuailah yang SOP Ustazah Sally hari ini sentiasa ambil teladan, betul kata Salazia Safian. Orang kata apa yang berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah sekali lagi memberi teladan dan pengajaran kepada kita. Instead of kita panik, kita sepatutnya lebih orang kata meningkatkan kawalan ke diri. Jangan panic buying, #kita jaga kita. Kita jaga kita. Mungkin ada berita yang seterusnya lagi, Sally? Semalam Nantan Linggih berkata elakkan panic buying kerana katanya KPDN HEP masih memantau mengenai harga barang dan memastikan harga barang itu tidak melebihi dan masih dalam kawalan. Jadi pada anda di luar sana, tolong jangan panic buying kerana walau kita boleh nampak daripada sebelum ini bila kita melalui PKP, keadaan masih terkawal, bekalan makanan masih mencukupi. Jadi kita nak tahu juga, Sally, perkembangan COVID-19 semalam. Mungkin bilangan kes yang dicatatkan? Bagi di Malaysia secara keseluruhannya, semalam 233 kes telah pulih. Alhamdulillah. Namun begitu, jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah 11,605 kes. Semakin meningkat number untuk pulih. Untuk pulih, alhamdulillah. Namun harus ingat lagi lah, sekali lagi banyak kali kena ingat ni. Betul. Kita perlu kena ikut kali. SOP. SOP tapi kalau boleh kita jangan, kalau tak ada keperluan nak keluar, jangan keluar. Betul. Kalau lepas kerja ke lepas grocery shopping tu, balik rumah dan pastikan bersih. Kau boleh spray satu badan dengan tudung, dan muka. Salazia dan Nat, kalau kita kena keluar sekalipun, ingat boleh kalau kita ada keperluan, tapi ikut SOP. Balik rumah sebelum luangkan masa bersama keluarga, first thing yang kita kena buat, mandi. Selain daripada itu, Sally dan Nat, antara orang kata berita gembira untuk rakyat Malaysia adalah kita tak perlu guna ni lagi dah nanti, insya-Allah lah untuk masa akan datang. Kita tak perlu guna pengibas suhu. Kita boleh yang guna manual tu. Imbas suhu badan guna topi keledar pintar. Maksudnya polis akan berada di jalanan dan mereka akan scan guna macam ni je. Itu macam nak scan kalau kita nak speed track je ni. Sangat menarik. Senang kan? Jadi kepada sesiapa yang suhu dia tinggi tapi masih kata orang nak keluar, apa kata orang Sarawak tu, bengkeng. Polis ni boleh scan macam tu, tangkap masuk lokap. Bayar RM1,000. Baiklah, terima kasih Sally atas perkongsian headline utama pada hari ini. Cantik Ustazah Sally hari ini. Nampak segar, warna biru yang segar pada hari Khamis yang barakah ini. Betul. Terima kasih Sally. Terima kasih Sel. Baiklah, hari ini kami ingin wawarkan kepada anda sekali lagi, sekiranya anda punyai sebarang cadangan untuk dikemukakan kepada kami, hantar sahaja ke laman sosial kami iaitu di Instagram Sejahtera Asia, juga Facebook Sejahtera Asia. Dan juga di email kami, anda boleh hantar sebarang cadangan anda di email kami iaitu di di Sejahtera Asia @tvstv.my. Dan jangan lupa jugalah untuk kita dapat follow dan like Facebook, Instagram, TikTok untuk TVS. Tengah sarapan tu yang tengok tu. Kalau ada idea yang menarik, dapat sharekan, kongsi bersama kami. Mana tahu kita akan
wawarkan juga melalui secara live. Betul, sama dalam sekali. Sejahtera Asia di TVS. Kita jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Tagline kita daripada Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. inovasi. Pelancongan adalah antara sektor yang teruk terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Untuk mengaktifkan semula kegiatan industri pelancongan, beberapa langkah cukai akan dilaksanakan. Pertama, penjagaan di bawah industri pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel, syarikat penerbangan yang telah diberikan penangguhan bayaran ansuran ke atas anggaran cukai yang kena dibayar bagi tempoh 1 April 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan tempoh penangguhan selama 3 bulan lagi. Memang sektor pelancongan adalah sektor yang terjejas amat teruk sekali kurang daripada COVID-19. Jadi kita sudah berbincang dengan industri players bagaimana pendekatan kita selepas lockdown ini dikurangkan, dan satu daripadanya adalah untuk menggerakkan pelancongan dalaman, pelancongan domestik. Kembali bersama Sejahtera Asia dan saya Nad dan Saya Ghazali. Dan bercakap berkenaan dengan kelestarian Betul. industri pelancongan. Itu adalah amat penting sebab dianggarkan kerugian keseluruhan sektor pelancongan negara dari Januari sehingga Februari 2020 hampir 4 bilion ringgit. Dan Satu ini angka yang sangat menakutkan. Menakutkan, terlampau besar. Ini akibat pembatalan pakej-pakej pelancongan, Gas. Betul sekali. Namun mula 10 Jun yang lalu, tak kala kerajaan mula mengumumkan bahawa aktiviti pelancongan dibenarkan semula, ia memberi sedikit nafas lega kepada penggiat industri pelancongan ini, Nat. Dan orang kata kalau kita bercakap mengenai pelancongan, itu adalah satu terapi minda. Betul. Satu perkara yang bagi setengah orang adalah perkara yang perlu untuk mereka lakukan untuk meleraikan stres mereka. Betul tak, Nat? Betul, untuk distress. Sebab saya ni kira kaki travel juga. Dan sebelum COVID, saya melancong ke luar negara. Tiba-tiba bila dapat yang halimunan, musuh halimunan ni, macam tak sangka sebab saya baru je di luar negara, lepas tu kita kena PKP atau MCO. Kalau diberi peluang lah COVID-19 ini semakin reda, mana antara destinasi yang Nat pertama sekali nak kunjungi? Saya rasa pertama sekali saya nak fly ke KL dulu, jumpa dengan my family members, dengan kawan-kawan, sebab networking tu penting. Betul. Dan mengeratkan tali silaturahim tu penting. Tapi sebelum tu, buat masa sekarang, lebih afdal lagi kalau kita fokus kepada go local. Betul sekali. Ini sebenarnya memberi hikmah kepada kita. Di sebalik pandemik COVID-19 ini berlaku, mengekang kita untuk pergi ke luar negara, yang memberi hikmah kepada kita untuk lebih mencintai tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Nasib baik tak melatah, Nat. Jangan melatah soal dalam Malaysia, terutamanya dalam Sarawak sendiri. Sebab dia, kalau dekat Kuching, kita tengok kat Kuching je. Banyak kita ada beach, pantai-pantai. Pantai Damai kita ada jangan lupa juga yang habitat semula jadi. Matang Wildlife-nya ada, Jong Crocodile Farm-nya ada. Kalau di belakang Sally tadi, Jambatan Darul Hana, menikmati pemandangan di Dun pun ada. Dan jangan lupa juga Sumiran Eco Park. Sumiran Eco Camp. Dah pergi kat sana dah? Yes. Dan saya belum lagi. Saya tengok dalam social media, saya tengok menarik, dalam tahu Kamek Nangga macam air nang
rasa nak pergi ke Siar. Baiklah, hari ini kita berbicara mengenai Sumiran Ecocamp. Cocok sekali tetamu kita yang ada di set Sejahtera Asia pada hari ini. Tidak lain tidak bukan adalah pengarah dan ketua kamp Sumiran Ecocamp itu sendiri. Selamat datang Encik Sudaryo Haji Osman. Apa khabar? Alhamdulillah. Segak hari ini. Segak dan segar rupanya hari tu. Dia pakai topi hari ini. So hari ini cuaca cerah kan? Yes. Alhamdulillah. Kita orang outdoor. Semestinya bertopi. Saya jumpa dia dekat pusat beli belah, Nat. Dia punya topi tu maintain. Dia masuk ke kedai kedai beli belah tu dia still pakai topi. Itu Itulah adalah trademark Sumiran Ecocamp ni. Trademark Encik Sudaryo sebenarnya. Baiklah Encik Sudaryo, melihat kepada orang kata kebenaran yang diberikan oleh kerajaan untuk kita kembali boleh melancong semula mengunjungi tempat-tempat menarik, bagaimana sambutan yang diterima oleh Sumiran Ecocamp? Okey, sambutan setakat ni syukur alhamdulillah ya. Kita dapat kunjungan secara harian setiap hari. Dan untuk bahagian latihan outdoor iaitu team building dan kepimpinan juga sudah dimulakan. Jadi alhamdulillah boleh saya katakan bahawa perniagaan sudah mula bertapak semula. Sudah Alhamdulillah. bergiat balik. Jadi mungkin Encik Sudaryo dapat kongsikan bersama kami terutamanya penonton Sejahtera Asia di TVS pada pagi ini kesukaran yang dihadapi oleh pihak Sumiran Ecocamp semasa tempoh pandemik. Ya. Seperti yang kita sedia maklum, ketika permulaan PKP fasa pertama, pihak kerajaan telah mengumumkan untuk menutup semua sektor perniagaan ekonomi kecuali essential service. So kita dekat Sumiran Ecocamp pun mendapat tamparan tersebutlah. Jadi sepanjang PKP sehingga PKPB kami mendapat pendapatan di tahap zero. Di tahap zero. Sampai begitu sekali. Ya. Dan keadaan tersebut menyebabkan kami agak sukar untuk mengekalkan kaki tangan yang sedia ada. Kita tak mahu juga nak gunakan pandemik ni nak buangkan orang. Betul tu. Tapi kita kena usahakan juga beberapa jalan dan kita tempuh juga cabaran tersebut. Saya percaya sebab melihat wajah Encik Sudaryo, beliau seorang yang apabila dilontar dengan halangan, dengan ujian, beliau tidak panik. Sebaliknya beliau sentiasa memikirkan alternatif yang bijak sekali bagaimana nak maintainkan staf yang ada instead of buang mereka. Jadi pada masa itu apa yang dilakukan oleh Encik Sudaryo untuk menampung dan menjana pendapatan tatkala pandemik COVID-19 melanda dan aktiviti pelancongan tidak dibenarkan? Yang pertama sekali, kami di pihak pengurusan mengadakan satu BCP plan. Kita buat plan, Business Continuity Plan, iaitu plan kelangsungan perniagaan bersama beberapa lembaga pengarah, dan pihak lembaga pengarah bersetuju bahawa kita tidak membuang kaki tangan yang sedia ada. Jadi yang keduanya, kita mengambil pendekatan di mana untuk dapat mengadaptasikan perubahan SOP yang setiap 2 minggu berubah. Betul. Itu satu cabaran yang agak sukar. Baru kita nak implement, there's another change. Betul sama sekali. Berlaku lagi perubahan. Kemudian the future of financial, whether this jangka masa PKP ini akan menjadi satu yang jangka masa yang panjang. Dan sekiranya berlaku, apakah bantuan yang kita boleh dapat daripada pihak kerajaan maupun daripada dalaman sendiri. Mungkin antara bantuan yang diterima oleh Encik Sudaryo pada ketika itu? Bantuan yang kita terima when the Prime Minister announced the first PKP, alhamdulillah kita terus proaktif untuk memohon subsidi upah. Kerana objektif kita kekalkan pekerja dulu. Jadi kita dapat dan diluluskan permohonan tersebut dan juga kita telah berjaya untuk mendapat program
pengkekalan pekerjaan. Itu yang langkah pertama oleh pihak Sumiran Betul. untuk Kata orang, hendak jaga kebajikan pekerjanya dulu. Dan kita akan kupas kelakar lebih lanjut lagi. Sangat inspirasi sebenarnya cerita yang dikongsi oleh Encik Encik Sudario. Sudario, Kata orang, hendak 1000 daya, tak hendak tak hendak 1000 1000 dalih. dalih. Jadi apa yang beliau lakukan itu, salah satu sebabnya adalah untuk menjaga kebajikan pekerja beliau. Dan selepas ini, kita akan nak mengetahui juga apa strategi yang dilakukan oleh pihak Sumiran Eco-Chem untuk melakukan comeback selepas aktiviti pelancongan dibenarkan semula. Selepas ini, hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, Nat, kami cetuskan inovasi. Jadi macam-macam antara Encik Sudario. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan menjadikan Sejahtera Asia antara program pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Baiklah, kita kembali ke perbincangan kita mengenai pelancongan dan COVID-19. Saya percaya, Nat, ramai sebenarnya penggiat industri pelancongan melakukan comeback setelah kerajaan membenarkan semula aktiviti pelancongan ini. Betul. Jadi bagi pihak Sumiran Eco-Chem itu sendiri, apa strategi yang dilakukan oleh Sumiran Eco-Chem? Ketika berlaku PKP di mana kita tak dibenarkan melaksanakan perniagaan. Kami sebenarnya membuat banyak persediaan di dalam dengan melakukan satu kajian berkenaan tentang keperluan individu ketika berlakunya PKP, lockdown. So kita melihat dari segi fizikal, dari segi fisiologi, psikologi, spiritual menyeluruh. Dan kami melihat juga bahawa Sumiran itu mempunyai peluang besar kerana mempunyai satu kawasan yang luas. Dia tidak confine dan dia adalah nature. Jadi kami beranggapan bahawa sekiranya kami bergerak ke arah keperluan harian, maka insya-Allah kita akan dapat memulihkan semula perniagaan kami. Jadi strategi dan pendekatan kami itu simple. Satu bumbung untuk menyelesaikan semua keperluan fisiologi. Ini amat sesuai dengan tagline Sarawak kita. Rediscover yourself in Sarawak. Yes. Di Selangor dia reset tourism. Betul. Kita pula approach kita rediscover yourself Maksudnya Sarawak. kalau pengunjung pergi ke Sumiran Eco-Chem, mereka akan pulang dengan sesuatu. Mereka akan merasai pengalaman yang ada di Sumiran Eco-Chem dan sesuai sebenarnya dengan tagline Sumiran Eco-Chem itu sendiri, kalau boleh dikongsikan Cik Sudario. One discovered, never forgotten. One discover, never forgotten. Jadi cantik sungguh. Sungguh bermakna, sungguh mendalam tagline jadi kami sedia menyediakan pengalaman yang unik kepada pengunjung-pengunjung. Kita buat experiential learning. So biasanya kita tengok kuda, kan? Kalau taman haiwan kami contohnya, kita tengok kuda. Tapi di sini kami tak mengajak anda untuk hanya melihat kuda, tapi merasai dan mengenal kuda tersebut. Ataupun merasai dan mengenal burung merak itu sendiri. Jadi itu antara pendekatan yang dilakukan oleh Sumiran Eco-Chem. Di sebalik hanya orang kata menyediakan perkhidmatan, membuatkan pengunjung terkesima dengan apa yang ada di Sumiran Eco-Chem, mereka ambil pendekatan yang sangat bijak dengan membenarkan pengunjung untuk merasai sendiri pengalaman itu. Jadi kita nak tahu juga apa tarikan yang ada di Sumiran Eco-Chem yang membuatkan orang biarpun dilanda pandemik COVID-19 tatkala ini masih nak pergi ke Sumiran Eco-Chem. Simple saja. Dari segi kita dah lama lockdown. The first thing we want to do is distress, kan? Betul. Untuk mengeluar daripada keadaan stres kita. Jadi di sini kalau kita nak tengok keadaan stres, rekreasi dan riadah itu adalah penting. Jadi kami menyediakan package-package contohnya seperti adventure combo. Boleh bermain lasak, seperti flying fox ataupun menaiki boat. Satu pengalaman yang orang Sarawak sendiri pun jarang merasalah naik bot tu.
Ni kan, bot tu dekat sungai Sarawak. Sungai Sarawak. Ya. Lepas tu di Sumiran Eco Camp kita boleh main Flying Fox, Nat. Tapi gas tak boleh main. Agar naik kena. Kita Gas tak boleh main. gayakan. Kalau gas main, kaki gas cecah dekat tasik tu. Berat sangat. Baik, ini adalah satu perkembangan positif yang kita terima daripada Sumiran Eco Camp. Pendekatan yang dilakukan sangat bijak sekali. Kita nak tahu, adakah pendapatan itu meningkat setelah pelancongan, aktiviti pelancongan Aktiviti kembali aktif. Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. dari kita Syukur, selama ini memang mendapat pendapatan daripada bahagian latihan. Sekarang ni seperti bonus pula. Mendapat satu pendapatan yang baru. Maksudnya, adakah orang kata pendapatan itu lebih luar biasa daripada waktu biasa? Yang tidak ada COVID-19 sebelum ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ni seolah-olah ini kebaikan hasil dari halimunan Betul. pandemik ni. Ada hikmahnya. Ada Nat. hikmahnya. Pengunjung ataupun orang tempatan kita lebih mencintai lokasi-lokasi menarik yang ada di negeri ataupun negara sendiri, terbukti melalui Sumiran Eco Camp. Dekat mana Sumiran Eco Camp ni? Sebab saya tahu, saya tengok map, saya tengok gambar, macam familiar, tapi mungkin share tolong kongsikan dengan kami dan penonton, terutama saya. Mungkin saya insya-Allah akan pergi hujung minggu. Glamping dia best. Kan kita macam tinggal dalam kemah. Kemah memang. Mungkin Boleh kongsikan Kemah yang ada bathroom ni sekali. ada bathroom sekali, Nat. Ya. memang lengkap lah. Tak perlu lagi senang untuk saya yang berhijab ni. Tak perlu nak keluar. Dia Sebab itu senang yang macam ni. masalahnya. Kalau nak diam dalam glamping tu, nak tunjuk dekat orang yang dia backpackers kan. Tapi backpackers yang cantik, orang macam fikirlah kenapa nak keluar daripada kemah masih cantik. Walhal ada bathroom. Dia boleh touch up. Okey. Glamping. Okey. Lagi? Jadi ini kita nak tahu juga, sebelum ini kerja-kerja pembersihan memang sudah syarat dengan pelbagai prosedur dan precaution. Kini ditambah lagi dengan keadaan akibat COVID-19 ini. Jadi bagaimana Encik Sudario memastikan keselamatan staf Encik Sudario agar mereka, kita tahu mereka terdedah dengan risiko penularan COVID-19. Jadi bagaimana Encik Sudario memastikan juga keselamatan staf ini untuk daripada dijangkiti wabak ini? Kita mengambil 3 pendekatan. Yang pertama sekali, of course, to educate. Ya. So, jadi kita melaksanakan latihan kepada kaki tangan kami berkenaan tentang perubahan ataupun pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan. Yang keduanya, kita juga ambil pendekatan untuk memberitahu, ya, to inform, dengan meletakkan papan tanda, poster dan sebagainya kepada both the staff as well as the pengunjung. Yang ketiga, pelaksanaan ataupun penguatkuasaan, ya, di mana kita mengambil suhu, daftar sejahtera dan sebagainya. Dan kita juga pastikan bahawa setiap kaki tangan kami itu menjadi contoh dan teladan kepada pengunjung. Jadi pada masa yang sama, bagaimana Encik Sudario memastikan mereka ataupun memotivasikan mereka untuk terus cekal? Kita tahu staf ini juga antara mereka punya keluarga dan anak-anak di rumah. Pastinya mereka rasa takut untuk terdedah dengan risiko penularan wabak ini, tambah-tambah lagi mereka yang terlibat dalam housekeeping. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya rahsia Encik Sudario memotivasikan mereka? Yang pastinya ilmu pengetahuan lah. Sebab kalau kita dah tahu yang mana do's and don'ts, insya-Allah kita akan dapat menghindari diri kita lah. Dan of course being a responsible citizen lah. Maknanya kita jaga kita tadi. Tagline kita jaga kita. Maknanya our part we are being responsible, and pengunjung harus juga be responsible towards the. Dia perlu kerjasama semua pihak. Betul. Sekiranya kita semua. tidak sihat, staf seorang staf itu tidak sihat, maklumkan. Maklumkan. Dan tidak akan dibenarkan masuk kem bukan setakat 1 hari. Kita akan buat terus 14 hari. Untuk 2 minggu. Untuk memastikan bahawa pengunjung yang datang juga adalah terjamin keselamatan mereka. Betul juga tu. Itulah menunjukkan dalam pasca pandemik ni, terutamanya kekuatan mental amat penting. Penting sekali. Amat penting dan sentiasa sedar dan perlukan jaga kebersihan diri, itu yang penting.
untuk jaga kebersihan diri dan juga pastikan pengunjung pun kena jaga kebersihan diri juga. Betul. Dan akhir sekali mungkin kita nak tahu, Nat dan Encik Sudaryo, kita tak mintalah situasi ini berlaku. Betul. Namun kita jenis yang sentiasa bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan agar apabila sesuatu itu berlaku, kita dah bersedia. Jadi sekiranya kita dilanda nasib yang sama seperti Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor di mana mereka terpaksa mengharungi PKP sekali lagi, apa persediaan yang akan dilakukan oleh Encik Sudaryo selaku penggiat industri pelancongan untuk berdepan dengan situasi tersebut? Yang pertama kita kena akur jugalah. Kalau kena tutup, kena tutup. Sebab kadang-kadang kita kena fikirkan bahawa penutupan yang sementara itu lebih baik daripada satu jangka masa yang panjang. Betul. Ini Jadi, satu pemikiran yang positif. ya, kita harus sentiasa berpositif. Yang keduanya harus kita dah belajar daripada the fasa pertama, kedua, ketiga seterusnya kan. So whatever income that we have, we put it on our saving dah. Okey, itu memang cukup, memang ringkas 3 key points. Kena positif dan kalau boleh saya katakan, kalau kita kena akur bahawa penutupan itu perlu berlaku, kita ambil perkara yang baru. Maksudnya, itulah peluang untuk kita bersihkan kawasan kita, untuk kita tambah baik Semiran Ekokem. Betul tak Encik Sudaryo? Terima kasih Encik Sudaryo kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Jadi kami ingin mengucapkan agar Sumiran Ekokem agar terus maju jaya untuk masa-masa akan datang. Jadi selepas ini kita bersama dengan Ngek apa? Ngek Sai. Hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan Inovasi. Rediscover yourself in Sarawak hanya di Sejahtera Asia di TVS Channel 122. Terima kasih kepada anda yang orang kata bersama dengan kami menemani sarapan anda pada pagi ini. Dan kalau tengah sarapan tu baik-baik sarapan, jangan sampai tercekak apa? Tercekik kata orang. Ataupun kata orang Sarawak, sendat geruk. Sendat geruk. Kami hari ini terlampau excited juga sebab tadi kita bercakap berkenaan dengan Ekokem. Dan hari ini kita ada seorang selebriti, influencer yang mempunyai pelbagai karakter dan watak personality. Dialah monyeng, dialah cik kemban, dialah Syai, dialah mak tanggang. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita, Nat. Hai dan Assalamualaikum, Ngek Sai. Waalaikumsalam. Thank you Sejahtera Asia for having me here. Coffee. Dia boleh minum kopi pula begini. Apa khabar kita, Ngek Sai? Alhamdulillah okey. Segar bugar, segar mukanya. Pandai ya saya minum kopi. Gas tak pandai minum kopi sebenarnya. Morning coffee pun orang. Coffee is a must. Kickstart yang bagus start the day, you know. So Ngek Sai. Yes. Terima kasih bersama dengan kami hari itu dan sama-sama. Dan kami orang pun berbangga juga kita on set dengan kami dan sebagai seorang kaki traveller sebab isu kita rediscover yourself in Sarawak. Jadi sebab pasca COVID-19 pandemik dan kepada mereka di luar sana, saya yakin bahawa zaman sekarang ini ramai yang kaki travel, ramai yang gian nak pergi luar negara, tetapi disebabkan pandemik COVID-19 semuanya terpaksa menangguhkan perjalanan mereka. Tapi sebelum itu kita nak tanya Ngek Sai dulu. Dialah monyeng, dialah cik kemban, Syai, mak tanggang. Apa sebenarnya personality Ngek Sai itu sendiri?
Saya banyak ditanya dengan soalan-soalan macam ya, which is the main character untuk Ngek saya is macam betul lah. As you can see now, this is the real me. Inilah sebenarnya. Ya, dalam watak dalam video yang korang tengok mungkinnya hanya dalam teater sahaja. Watak yang dia ada-adakan mungkin some of them daripada inspirasi apa yang saya tangga depan mata. So saya zahirkannya dalam video saya untuk deliver something to the people. Seorang yang friendly, seorang yang sangat friendly. Alhamdulillah. Personally saya rasa dia seorang yang sangat friendly dan yang paling penting masa tengok video yang saya buat dekat social media, I paling adore your gigi sangat putih. Oh ya, Ikon gigi Sarawak Ikon ya, gigi Gas. Sarawak. Ikon I'm gigi one of Sarawak. Sarawak ikon gigi lah. Jadinya bilanya senang-senangnya travelnya memang nampak giginya. Jadi kita tahu sebab COVID-19 tu nak. Jadi apa antara destinasi yang telah dirancang Ngek tapi terpaksa batalkah, terpaksa ditunda sebab pandemik tu? Earlier 2020 saya ada plan banyak tempat nak pergi lah, to be honest, dalam tahun tu. But satu tempat yang saya boleh share dengan orang, apa tempat yang saya terbatal lah, plan terpaksa cancel, which is saya ingin gila nak pergi, which is Mekah. Because I was planning to go for umrah with my parents, so tapi terpaksa ditangguhkan due to the pandemic. So mungkin ada hikmahnya, rather than not going daripada kita kena infected by those somewhat virus di sini. Terutamanya niat nak pergi jumpa dengan ibu bapa. Tapi memang ada hikmahnya. Betul. Jadi sebagai seorang kaki travel saya keinginan nak melancong yang kata orang siapa dilarang. Betul sih. Kita siapa nak rasa macam yes, memang COVID-19 tengah berlaku. Tapi dalam diri kita ada satu suara cakap, kita nak sangat pergi melancong. Sebab dah lama dah tak pergi keluar negara kan. Jadi kalau kita lihat setelah aktiviti pelancongan dibenarkan semula, di mana antara destinasi yang saya dah pergi? Okay, to be honest, before anything, guys, I don't consider myself as kaki travel. I don't know you guys. I'm not kaki travel because I don't really like travel sebenarnya. I travel because of my parents. Nak ngembat parents pergi jalan-jalan. The main itu reason salah satu why. tujuan saya berjalan-jalan lah. But earlier today, this morning, kami on net ada kelakar about kami pun consider kaki travelnya pada because road trip pun. Bukan apa Ngek Sai? Kalau antara kita tiga sekarang ni, kalau Ngek Sai bukan kaki travel, yang paling kaki travel kat sini Nat. Yes. Dia sebenarnya. Okay. Nat duduk kat situ Nat, Ngek Sai dah sini. Iyalah tu. Betul sepatutnya. Menjawab pada persoalan gas tadi, soalan gas tadi, sini tempat yang saya pernah pergi before tu, yang sempat pergi, Ngek Sai go local lah. I go for local, which is to be specific within Sarawak itself lah. As a proud Sarawakian, saya rasa mau explore di Sarawak because Sarawak pun kira besar. Banyak There are a lot, hidden hidden gems Sarawak sangat banyak. Ada destinasi yang pernah dikunjungi. Kabong, Belawai. Recently, I just got back from Belawai. This resort, the Iftitah Resort, so beautiful. Kabong best. Kabong, oh my God, vibes-nya sangat positif, best. I love the people there. Ya, dia orang cakap macam ni kan. Gas pernah order, dek minta teh air kopi kami lobang. Macam ni. Okay, I ada belajar sikit. Slangnya Ada belajar sikit slang The language is Kabong so people. interesting. Ateng alu pulang. Oh, Kak Asyik apa yang? Yes. Kacak lenggok ya. So beautiful. Mereka sangat lenggok friendly. kacang. Mereka sangat friendly. Dan di situ antara makanan favorite Gas adalah apa ni? Suman. Suman, lemantak. Dia Is that adalah what they Konnya nunggah call it? suman. Lemantak suman lah. dia macam linut, tepung sagu, dia campur dengan pelbagai bahan udang, protein, boleh ada pilih. udang, sotong dan sebagainya. Healthy juga makan kita. Makanan kita tu. And mi udang yang favorite I di sana lah. Mano. Di Kabong. Oh my God. Please. Si udang lo besar-besar giant Pantai Tanjung Kembang apa? Tanjung Kembang, yes. Tanjung Kembang, Kat yes. situ ya Allah best. Sambil main layang-layang, ambil apa? OOTD punya apa? Ambil selfie. Yes. Memang confirm dapat like atas 500 lah. Berapa jauh? Berapa jauh, Bah? From Kuching kita pakai jalan jalan Driving Trisoy. Driving, I drove, yes. 4.5 hours from Kuching Isi to jauh Kabong. pun nak dikira. To Belawai, you add on maybe to Sibu first. Dalam 2 jam, 3 jam gitu lah. Jadi itu adalah antara hikmah yang kita dapat daripada pandemik COVID-19 ini sebenarnya. Membuatkan kita lebih mencintai lokasi-lokasi menarik dalam Malaysia ataupun di Sarawak itu sendiri. Betul. Jadi apa orang kata komen Ngek Sai kepada mereka di luar sana yang masih lagi belum tergerak untuk mengunjungi tempat-tempat menarik dalam negara ataupun negeri mereka sendiri? To know the fact yang kita tengah pandemic COVID-19, there are precautions yang kita mesti ambil semua. Tapi ada silver lining di sebalik benda yang berlaku macam tu. Which is kita boleh melancong ke tempat kita pun. Dan, discover kita pun negara dia pun. It is better kita tahu kita pun kawasan.
kita Sarawakian, kita mesti pergi tempat kita empun rather than going outside. Benar ya, memang. Yes. Dan Nyek Sai sendiri dah pergi ke Kabong, berlawai, dan ditambah pula dengan Nyek Sai ini seorang influencer. Jujur guys, katakan ia membuatkan ramai anak muda ataupun mereka di luar sana yang nak ikut jejak Nyek Sai untuk pergi ke tempat-tempat hidden gems yang ada di Sarawak ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana orang kata Nyek Sai menggunakan platform media sosial itu untuk tujuan yang positif sebegini, terutamanya untuk menarik minat mereka untuk melancong dalam negeri. Good question, guys. As one of the so-called influencer ataupun social media content creator macam saya rasa platform social media tu harus dipakai dengan cara yang betul. I just posted one video last night beberapa jam yang lalu berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Which is saya rasa sebagai kaki travel siapa-siapa out there kaki travel, gunakanlah social media tu sebagai platform yang betul dengan bukan menyebarkan berita palsu. Sebagai kaki travel, salah kelakar. Sebagai kaki travel, gunakan platform yang berkongsi dengan orang. Maybe dekat zaman pandemik tu boleh gunakan platform yang untuk berkongsi dengan penonton dekat social media. Macam ni mau travel, mengikut kesesuaian dengan pandemik COVID kini tu. The precautions and everything. Yes. Dan Nyek Sai kebelakangan ini juga sering mempromosikan kedai-kedai makan yang menghidangkan makanan tradisional di Sarawak. Dan kalau kita lihat sendiri sebab kita sejahtera Asia, kita lihat perspektif yang jauh sedikit di negara seberang iaitu Thailand, disebabkan oleh tom yum mereka lah pengunjung-pengunjung dari luar Thailand nak datang ke Thailand. Jadi bagaimana Nyek Sai melihat sendiri makanan tradisional yang ada di Malaysia amnya dan di Sarawak khususnya boleh digunakan sebagai antara orang kata strategi untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita? Okay. Satu soalan yang baik juga, guys. Okay. Kita kena look informatif. Yes. Yes. Looks like you doing your homework. Macam Nyek Sai pun soal pemakan. Actually Nyek Sai lesik memilih ni makan yang luar negara ataupun dalam negara kah. Tapi ialah satu strategi yang bagus untuk menarik perhatian, bukan sibuk menarik perhatian orang luar lah. Kita pun di Sarawak pun harus didedahkan dengan apa yang kita ada kini tu. Kualiti-kualiti yang Sarawak ada. Sarawak ada banyak dishes yang boleh dicoba. Buah dabingnya. Kita akan bakar lebih berkenaan dengannya kita akan kembali lagi bersama dengan Nyek Sai. Apa lagi? Mi koloknya. Nyek Sai suka makan mi kolok? Like a lot, suka like. Laksa Sarawak definitely in one of the list. I eat everything, almost dengan everything. sumannya, macam-macam lah makanan yang ada di Sarawak. Jadi kita nak tahu juga apa yang dilakukan oleh Nyek Sai selain daripada travel, apa juga yang dilakukan pada masa lapang untuk memenuhkan masa semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi selepas ini, hanya dalam Sejahtera Asia daripada Inspirasi Nat, kami cetuskan inovasi. Bersama Nyek Sai dalam Sejahtera Asia berlangsung secara langsung di kaca TV anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadikan kami teman anda bersarapan pada pagi ini. Jadi Nyek Sai, kita nak tahu juga kalau masa lapang semasa COVID-19 ni mestilah terlebih sedikit masa lapang kita kan, sebab kita tak dapat travel dan sebagainya. Jadi apa antara aktiviti yang dilakukan oleh Nyek Sai? Mungkin peminat di luar sana nak tahu. Mungkin this is your first reveal. Actually Nyek Sai sila selapang seperti yang tak orang sangka. Kata dia seperti saudara Gas pada tadi Nyek Sai pun bekerja juga ada Kementerian Kesihatan Malaysia di unit patologi. Nyek Sai adalah juga seorang frontliner kita. Juru teknologi makmal perubatan. Makmal perubatan. Seorang frontliners yang berhadapan dengan risiko COVID-19 ni. Yes. Masya Allah. Exactly. So, masa lapang Nyek Sai mau tu pergi kerja. And then ada masa terluang sedikit, mungkin Nyek Sai mau ada sedikit video untuk, tatapan dan santapan follower-follower Nyek Sai. Nyek Sai Army di luar nun. Thank you. And then, dapat curi masa sikit untuk pergi ke Sejahtera Asia. Jadi, Nyek Sai sebagai seorang frontliner, mungkin boleh kongsikan bersama semasa zaman, masa period PKP kita tu.
kita nak tahu betapa bahayanya COVID-19 tu. Mungkin dapat kongsikan bersama dengan sedikit penonton. pengalaman lah. Actually, ingat saya kurang gemar jika ditanya balik benda macam tu because saya akan mengingatkan ingat saya dengan benda yang zaman hitam, detik-detik hitam. Detik-detik Tapi yes, of course, masa memang pressure, the workload sangat tinggi. So frontliner tu mesti, alhamdulillah, frontliner tu macam ada disediakan dengan kekuatan mental dan fizikalnya untuk berhadapan dengan situasi macamnya. Thank you juga dengan kerajaan negara kita kerana banyak support barisan hadapan macam ni. Thank you so much. So it helps a lot. Untuk golongan macam ni. Jadi itu antara hikmah yang boleh kita terima sebenarnya. Betul. Ini membuatkan kita lebih sedar betapa bahayanya COVID-19. Saya percaya sebenarnya rakyat Malaysia secara amnya dan rakyat Sarawak secara khususnya sekarang ini sangat orang kata fokus dan sedar bahawa COVID-19 itu bahaya dan kita jaga kita. Baik, kalau kita lihat di sebalik kesukaran yang dialami, ada juga kebaikannya pada masa lapang ni. Sebenarnya kalau orang yang gian nak travel, mereka rindu dekat negara-negara luar yang mereka hendak kunjungi, mungkin mereka boleh melakukan throwback di social media mereka. Sebab apa? Kalau mereka melakukan throwback, mereka ceritakan details macam mana nak pergi ataupun itinerary, nak pergi keluar negara. Mana tahu kalau COVID-19 dah reda, orang refer dekat Instagram, media sosial mereka, dah boleh jadi travel influencer. Jadi maknanya boleh mungkin jana boleh pendapatan. kongsikan, share dengan kita orang tips sebagai seorang influencer. Jadi macam mana kita dapat mengambil peluang dengan COVID, dengan situasi sekarang ni, kita fully utilize social media. Mungkin tips dikongsikan bersama? I think now rasanya kita kaki travel yang ingin travel nowadays pun fasa pandemik tu, maybe kita boleh share something to the audience dekat social media tentang cara baru, norma baru untuk travel. Kita selalu mewar-warkan norma baru kehidupan. Kena cuba dos kaki travel tu. Norma baru bila travel, what are the things yang kita mau ombak? Sepertinya To me, the most important thing yang kita mau ombak semasa travel is hand sanitizer for sure. To know the fact yang saya pergi tempat-tempat macam tu, especially within Sarawak, I cannot help that people outside there, they do want to have picture. Nak bergambar, ambil video, wifi, so I might gonna selfie. stand it a little bit close. Maybe tak orang langgar gambar yang saya di social media without the mask, tapi trust me, masa yang dibuka The precaution was there before. And if I ever touch them, tiba terpegangkan, saya akan sanitize tangan saya before berjumpa dengan parents, because to know the fact that I'm travelling with my parents, so I don't want my parents to get infected by those somewhat virus. Anak Miswali, I have to protect my love. Benar orang yang kata gunakan media sosial itu dengan sebaiknya. Kalau rindu dekat luar negara, letak throwback, lepas tu maybe boleh perbezaan travel dahulu dan kini. Dan sekarang mana tahu kalau dah reda COVID-19, kita dah boleh jadi travel influencer, dah boleh jana pendapatan. Kita kena fikir peluang tu sebenarnya. Dan kalau kita lihat antara hikmah kita tak boleh pergi keluar negara, kita tahu penerbangan keluar negara memerlukan kos yang lebih tinggi. Jadi antara hikmahnya adalah kita boleh berjimat duit. Dan kalau reda nanti, kita boleh pergi keluar negara, ataupun kalau tak pergi luar negara pun boleh digunakan untuk antara manfaat-manfaat yang lain. Betul tak? Kalau Ngek saya boleh kongsikan. Betul. Tapi to be honest, Ngek saya lebih kepada go local now. Ngek saya lebih macam nak explore dalam negeri sendiri. At least kalau orang luar datang ke Sarawak, saya boleh macam, I went here, I went to Kabong, I went to Belawai already, I went to Mulu, I went to Teluk Melanu, at least ada, kita mempersiapkan diri kita untuk bercerita dengan orang luar datang, in case, dan secara langsung mempromosikan sektor pelancongan di negeri tadi pun. Bukannya ajak Ngek Sai sebagai seorang influencer dan juga seorang frontliner, kita juga mengeducate followers kita bahasa Sarawak. Macam video kita bawa di post malam tadi, daknya komen banyak sebelah Malaysia Barat, banyak komen. Dan dia suka dan bercakap bahasa-bahasa Ngek Sai, kami juga menyokong bahasa-bahasa tempatan di Sarawak, di mana di TVS juga kami memaparkan berita dalam 4 bahasa, Mandarin, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan paling istimewa bahasa Iban. Dapat kakak bahasa Iban sedikit untuk penonton kita? Ngek Sai tahu sikit ayat lah, senyum Anang kurang. Mimit Senyum Anang kurang. Betul tak? Maksud dia apa?
jangan kurang senyum. Senyum yang mesti lebih senyum lah. mesti lebih. Sesuai dengan ikon gigi Sarawak tu. Ay, senyum is a must. Sebab tu dia senyum, gigi dia putih berseri. Baik, kalau diberi peluang kepada Ngek Sai, orang kata untuk mengunjungi destinasi menarik di luar negara selepas ini, apabila COVID-19 sudah reda, di mana destinasi tersebut? Sudah pastilah berbalik kepada yang Ngek Sai bagi tahu awal tadi. Ngek Sai ingin pergi ke Tanah Suci Mekah lah. Nak ngembak parents Ngek Sai untuk menunaikan umrah. Because sebenarnya the biggest plan Ngek Sai for 2020 tapi terpaksa tangguhkan because yang of the... tertunda. Yes. I want to go to Tak apa kita tunda dahulu Can I untuk cry kebaikan. Dan akhir sekali kita nak tahu juga, kalaulah COVID-19 ni dah reda dan kita dibenarkan pergi ke luar negara, Nat, adakah Ngek Sai masih mencintai untuk pergi ke destinasi dalam negara? I'm a proud Sarawakian. I akan, That's go the for spirit. local. I'm a proud Sarawakian. Betul. Si perlu ditanya, I akan sentiasa mencintai tempat I sendiri. Kata orang peribahasa apa tu? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri lebih baik negeri sendiri. Benar ya. Memang ya kata-kata hikmah terpujangga dari Ngek Sai untuk kita Terima di kasih Ngek Pagi Sai kerana sudi Sejahtera bersama kami dalam Sejahtera Asia. Sama-sama guys, sama-sama Nat. Thank you so much Kami sangat Sejahtera berbesar Asia. hati dengan kehadiran Ngek Sai pada hari ini. Kerana orang kata It's our pleasure to have dalam you. kesibukan Ngek Sai, orang kata bekerja ataupun buat konten untuk social media, sudi berkongsi bersama kita pada hari ini walaupun kita gian nak travel, apa yang boleh kita lakukan pada masa sekarang dan sekalipun kalau kita kena travel dalam negara, apa antara langkah penjagaan ataupun precaution yang perlu kita ambil kira. Kita mestikan jaga kebersihan diri. Jadi ayo kita jauhkan jarak dan putuskan rantaian COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada anda di luar sana kerana menonton kami dalam Sejahtera Asia untuk minggu pertama, edisi 1 hingga edisi keempat. Kita jumpa lagi untuk minggu akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Saya Ghazali. Dan saya Nadiha Kamaluddin. Dalam Sejahtera Asia. Jumpa lagi.